Kertas konsep, keajaiban matematik, simetri dan geometri suci dalam Al-Quran, kajian holistik terhadap mukjizat ilahi. 1. Pengenalan Al-Quran sebagai wahyu ilahi bukan saja memukau melalui keindahan bahasa, kandungan rohani dan panduan moralnya, tetapi juga melalui struktur matematik, simetri numerik, dan kaitan geometri sucinya yang menunjukkan ketelitian ilahi. Pola seperti jumlah sablebat surah nombor 19, sifat nombor 729, huruf muqatta'at, kekerapan bismillah, dan hubungan dengan struktur fizikal Ka'bah menyerlahkan Al-Quran sebagai mukjizat abadi yang relevan untuk dikaji pada setiap zaman. Kertas konsep ini bertujuan untuk menganalisis secara terperinci elemen-elemen ini dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis matematik, tafsir Quranik, kajian geometri suci, dan teknologi modern untuk memahami jaringan ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. 2. Objektif kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengesan dan mengesahkan pola matematik dalam struktur Al-Quran, termasuk simetri surah, ayat, dan hubungan nombor seperti 19 dan 1229. Meneliti peranan bismillah dan huruf muqatta'at dalam membentuk pola numerik dan simbolik. Menganalisis hubungan antara pola matematik Al-Quran dengan manifestasi fisikal seperti isi padu Ka'bah dan bulatan tawaf. Menyiasat makna surah Al-Mudthir sebagai kunci kepada sistem perlindungan hidup. Mencadangkan metodologi holistik untuk penyelidikan lanjutan, termasuk penggunaan alat komputasi dan pendekatan interdisiplin. 1. Sorotan literatur. Kajian tentang keajaiban matematik Al-Quran telah dimulakan oleh sarjana seperti Dr. Rashad Khalifa yang menekankan peranan nombor 11 berdasarkan surah Al-Mudaththir 74:30. Beliau mengenal pasti pola seperti kekerapan bismillah dan hubungan nombor 11 dengan struktur Al-Quran. Selain itu, kajian tentang huruf muqatta'at oleh sarjana seperti Ibn Kathir dan Al-Tabari mencadangkan makna simbolik atau numerik yang masih menjadi subjek perbincangan. Dalam konteks geometri suci, seni bina Islam termasuk Ka'bah telah dikaji untuk mencari nisbah matematik seperti phi atau hubungan dengan prinsip kosmologi. Namun, kekurangan pendekatan holistik yang menggabungkan matematik, tafsir, dan geometri suci menunjukkan keperluan untuk penyelidikan lanjutan yang lebih sistematik. 2. Metodologi kajian ini akan menggunakan pendekatan pelbagai disiplin seperti berikut. Memperpoin 1. Analisis matematik. Mengira jumlah surah, ayat, dan huruf dalam Al-Quran untuk mengesan pola numerik. Menganalisis sifat nombor seperti 11, faktor 19, dan Sri Jubilardi Ramanujan menggunakan teori nombor. Mengesahkan hubungan antara nombor 729, mini ke-27 kuadrat, dan struktur juz. 2. Tafsir Quranik. Merujuk tafsir klasik Ibn Kathir Al-Tabar modern untuk memahami ayat seperti surah Al-Mudaththir 50 dan huruf muqatta'at. Menganalisis konteks ayat yang berkaitan dengan nombor atau simetri seperti surah Al-Qalam 68 dengan huruf nun. Mempenting kajian geometri suci mengukur dimensi Ka'bah panjang lebar tinggi untuk mengesahkan isi padu 728 melekige dan hubungannya dengan 729. Menganalisis bulatan tawaf menggunakan prinsip geometri seperti nisbah phi atau lingkaran suci. Menyiasat hubungan antara struktur Masjidil Haram dan arah kiblat dengan prinsip matematik. 4. Analisis struktur teks. Mengkaji pembahagian surah dalam 30 juz dengan fokus pada juz 28 dan 35 juz surah. Mengira kekerapan bismillah 11 kali dan huruf muqatta'at 12 kombinasi dalam 29 surah. 5. Pendekatan komputasi menggunakan perisian analisis data contoh Python MATLAB untuk mengesan pola kompleks dalam teks Al-Quran. Membina model statistik untuk menganalisis kekerapan huruf, perkataan, atau ayat. Mengaplikasikan algoritma pembelajaran mesin untuk mengenal pasti hubungan tersembunyi antara elemen numerik. Analisis terperinci. Berikut adalah analisis mendalam terhadap elemen-elemen utama yang dikenal pasti. 1. Struktur, 13 surah dan simetri. Al-Quran mengandungi 114 surah yang boleh diungkap sebagai 572 atau 6-19, menunjukkan simetri dan hubungan dengan nombor 19. Pembahagian surah dalam juz menunjukkan pola unik. Juz 28, 9 surah. Juz 29, 11 surah. Juz 30, 37 surah. Jumlah 9 plus 11 plus 57 surah, yaitu separuh daripada 14 surah. Simetri ini mencerminkan keseimbangan ilahi dalam struktur Al-Quran. 522. Pola nombor 12 12 Nombor 12 Zubian.
Dikenali sebagai nombor Hardy Ramanujan kerana ia boleh diungkap sebagai jumlah 2 cube dalam 2 cara. 1 kuib plus 12 kurang dari 1,9 plus 7 dan 2 zins. Amas 10 buah vonas 2,9 plus 11 juta berdua sesuatu. Tanpa gigstudu di staff ini sim bekait diskrit berkaitan judu form tertiwensi. Hubungan dengan Kaabah. Isi padu Kaabah notable terdapat milik hampir kepada 1,29 dengan perbezaan hanya 1 milik menunjuk ketelitian ilahi. Nombor 7,9 mudlur 7 tukulated menunjukkan sifat matematik yang unik. Berkaitan dengan 9 surah dalam juz 28 mungkin mencerminkan pola struktur. Nombor lain seperti 1, 2, 7, 11 dan 49 mungkin memiliki kaitan dengan kekerapan ayat atau huruf yang memerlukan analisis lanjutan. 5.3 Bismillah dan nombor 19. Frasa Bismillahirrahmanirrahim mengandungi 19 huruf dalam teks Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah muncul 118 kali dalam Al-Quran. Hadir di awal 113 surah, kecuali surah At-Taubah. Muncul sekali dalam surah An-Naml itu, mengimbangi jumlah kepada 111, selari dengan jumlah surah. Nombor 19 sebagai faktor 19, 11 dan jumlah digit 1229 menunjukkan peranan sentralnya dalam struktur Al-Quran. 5 geometri suci, Kaabah dan Tawaf. Kaabah, dimensi keempat yang ke-19 seismic betul. Isi padu, 11 Sri 1716 panggilan kasus anggaran pengukuran tepat memberikan Sri 39 milik. Nilai Sri 70 sangat hampir kepada Sri 729 menunjukkan hubungan numerik yang menarik. Bulatan Tawaf. Tawaf mengelilingi Kaabah melambangkan kesatuan dan keharmonian. Lingkaran tawaf boleh dianalisis menggunakan nisbah fi atau prinsip trisuci yang sering dikaitkan dengan ciptaan semula jadi. Hubungan antara kiub Kaabah dan bulatan tawaf mencerminkan dualiti antara keteguhan dan pergerakan, selari dengan konsep matematik ilahi. 5.5 Huruf Muqatta'at. Huruf Muqatta'at ialah 11 kombinasi huruf atau alif lam mim nun kaf yang muncul di awal 29 surah. Contoh surah Al-Qalam 16 nun, surah Al-Baqarah 12 alif lam mim. Jumlah 15 kombinasi dan 29 surah mungkin memiliki pola numerik atau simbolik. Analisis awal menunjukkan bahwa huruf seperti nun mungkin berkait dengan nombor tertentu. Contoh nilai abjad nun kurang 50 dalam sistem abjad Arab. Muhammad Namam nombor 11 sebagai kunci ilahi atau mathan surah Al-Mudaththir menyebut di atasnya ada 19. Alaiha tis'ata asyarah. Nombor muncul dalam pelbagai konteks. Faktor 11 surah nombor 19. Jumlah digit 12 plus 12. Jumlah huruf dalam Bismillah surah huruf. Ayat ini mungkin merujuk kepada sistem perlindungan ilahi seperti malaikat penjaga atau struktur matematik yang melindungi integriti Al-Quran. 1. Perbincangan pola matematik, simetri dan geometri suci dalam Al-Quran menunjukkan jaringan ilahi yang luar biasa. Elemen seperti 11 surah, nombor 19, 179, Bismillah, huruf Muqatta'at, dan Kaabah saling berkait membentuk sistem yang harmoni dan terancang. Surah Al-Mudaththir 20 berfungsi sebagai kunci untuk memahami sistem perlindungan ilahi ini, yang mungkin melambangkan kesempurnaan dan keaslian Al-Quran. Kaitan antara teks Al-Quran dan manifestasi fisikal seperti Kaabah menunjukkan bahwa mukjizat ini merentasi dimensi rohani dan material. Cabaran utama dalam kajian ini ialah memastikan ketepatan data seperti pengiraan huruf atau dimensi Kaabah, mentafsir huruf Muqatta'at yang masih misteri dari segi makna penuhnya, mengintegrasikan pendekatan saintifik dengan tafsir tradisional tanpa menjejaskan kesucian Al-Quran. 1. Cadangan penyelidikan lanjutan. Analisis komputasi menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengesan pola tersembunyi dalam teks Al-Quran seperti kekerapan huruf atau ayat. Kajian geometri mengukur Kaabah dan Masjidil Haram dengan teknologi modern, contoh LiDAR, untuk mengesahkan dimensi dan nisbah geometri. Tafsir huruf Muqatta'at menggabungkan analisis numerik, nilai abjad huruf dengan tafsir klasik untuk mencari makna simbolik atau matematik. Hubungan kosmologi menyiasat sama ada pola Al-Quran berkait dengan prinsip fizik atau kosmologi, seperti nisbah alam semesta. Penerbitan antara disiplin, mengadakan kolaborasi antara ahli matematik, ulama tafsir, dan arsitek Islam untuk menghasilkan kajian yang menyeluruh. 1. Kesimpulan Al-Quran menampilkan keajaiban matematik dan geometri suci melalui simetri 11 surah,
pola nombor seperti 19 dan 7, kekerapan bismillah, huruf muqatta'at, dan hubungan dengan Ka'bah. Pola-pola ini bukan sahaja mengesahkan kesempurnaan Al-Quran sebagai mukjizat ilahi, tetapi juga mengajak umat manusia untuk mengkaji dan merenung keajaibannya. Pendekatan holistik yang menggabungkan analisis matematik, tafsir Quranik, kajian geometri, dan teknologi moden diperlukan untuk memahami kedalaman sistem ilahi ini. Analisis terperinci huruf muqatta'at dalam Al-Quran. Huruf muqatta'at, huruf-huruf terputus, adalah kombinasi huruf Arab yang muncul di awal 29 surah dalam Al-Quran, seperti Alif, Lam, Mim, Nun, dan Kaf. Huruf-huruf ini merupakan salah satu aspek misteri Al-Quran yang telah menarik perhatian ulama, ahli tafsir, dan penyelidik selama berabad-abad. Analisis berikut akan membincangkan secara terperinci karakteristik, pola matematik, kemungkinan makna, dan hubungan huruf muqatta'at dengan struktur ilahi Al-Quran. Dengan merujuk kepada pendekatan tafsir, matematik, dan kajian holistik seperti yang diminta dalam konteks kajian Anda. 1. Definisi dan ciri-ciri huruf muqatta'at. Huruf muqatta'at ialah huruf atau kelompok huruf yang muncul di permulaan 29 daripada 111 surah Al-Quran, tepat selepas Bismillah jika ada dan sebelum ayat pertama surah. Ciri-ciri utamanya adalah bilangan kombinasi, terdapat 11 kombinasi huruf muqatta'at yang terdiri daripada 1 hingga 5 huruf. Surah yang mengandungi 29 surah, iaitu kira-kira 25.4% daripada keseluruhan surah Al-Quran. Huruf yang digunakan hanya 12 huruf daripada 28 huruf abjad Arab yang digunakan. Alif, alif, ra, sin, sit, sad, kaf, keh, lam, mim, nun, na, dan ya. Ketiadaan dalam surah lain, huruf muqatta'at hanya muncul di awal surah tertentu dan tidak ditemui dalam bentuk sebahagian lain Al-Quran. Senarai 14 kombinasi huruf muqatta'at dan surah-surah yang berkaitan adalah seperti berikut. Kombinasi bilangan huruf. Surah Alif Lam Mim 3 Al-Baqarah 2, Ali Imran 3, Al-Arum, Luqman, As-Sajdah. Alif Lam Ra 3 Yunus, Hud, Yusuf 12, Ibrahim 14, Al-Hijr. Alif Lam Mim Ra 4 Ar-Rad. Alif Lam Sad Al-Araf. Ha Mim 2 Ghafir. Fusilat, Asi Shura, Az-Zukhruf 43, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah 45. Ha Mim Ain Sin Kaf 5 Asi Shura. The Ha 2 The Ha. The Sin 2 An-Naml. The Sin Mim 3 Al-Qasas. Yasin 2 Yasin. Sad 1 Sad Kaf Kaf Nun Wal Kalam. Kaf Haya Ain Sad 5 Maryam. 1. Pola matematik dan numerik huruf muqatta'at. Huruf muqatta'at menunjukkan beberapa pola matematik yang selari dengan keajaiban numerik Al-Quran yang dibincangkan dalam analisis Anda. Berikut adalah pemerhatian terperinci. 2.1. Jumlah kombinasi dan surah 14, kombinasi unik. Jumlah kombinasi 14 adalah setengah daripada jumlah huruf abjad Arab, mencerminkan simpi matematik. Surah. Jumlah surah yang mengandungi huruf muqatta'at adalah nombor perdana yang mungkin menunjukkan keunikan dan ketelitian ilahi. Selain itu, 29 surah ini merangkumi pelbagai panjang surah, daripada surah panjang seperti Al-Baqarah hingga surah pendek seperti Kaf. Taburan. Huruf muqatta'at muncul dalam surah Makkiyah 7 surah dan Madaniyah 2 surah Al-Baqarah dan Ali Imran, menunjukkan kepelbagaian konteks wahyu. 2. Kekerapan huruf. Jika kita mengira kekerapan setiap huruf dalam 14 kombinasi muqatta'at, kita mendapat Mim muncul dalam 7 kombinasi. Alif, Lam, Mim, Sad, Alim, Sad, Ref. Alif muncul dalam 4 kombinasi. Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, Alif, Lam, Mim, Sad. Lam muncul dalam 4 kombinasi sama seperti Alif. Ha muncul dalam 3 kombinasi. Hamim, Hamin, Sad. Ra muncul dalam 2 kombinasi. Alif dalam Vim. Sin, Yen muncul dalam 2 kombinasi. Hamil dalam 2 kombin. Hain, Laf muncul dalam 2. Sad muncul dalam 2 berkombinasi. Dasin, Yah muncul dalam 2 kombinasi. Yasin dalam 2. Yem Kaf muncul dalam 1 kombinasi. Nun muncul dalam 1 Nun. Ta muncul 1 kombinasi.
Jumlah keseluruhan huruf dalam kombinasi mengira setiap huruf dalam 14 kombinasi dengan mengambil kira pengulangan dalam kombinasi seperti alif lam mim ra. Alif 4 lam 4 7 ra 2 sat 2 ha 3 ta 2 sin 2 ya 2 ain 2 kaf 1 nun 1 ta 1. Jumlah huruf 4 plus 4 plus y 2 plus 2 plus 2 1 1 35 huruf. 2/3 hubungan dengan nombor 19, walaupun jumlah surah atau kombinas tidak terus berkait dengan nombor 19, seperti dalam analisis Anda, jumlah huruf dalam kombinasi tertentu boleh dianalisis untuk mencari hubungan. Contohnya, kombinasi dengan 3 huruf, contoh alif lam mim muncul dalam 11 surah. Jika kita mengira kekerapan huruf dalam teks surah yang mengandungi muqatta'at, beberapa pelidik Syad Khalifah mendakwa terdapat kekerapan yang berkait dengan kelipatan 19, walaupun ini memerlukan pengesahan lanjutan. Jumlah keseluruhan huruf dalam Bismillah 19 huruf mungkin berkait dengan huruf muqatta'at secara simbolik kerana kedua-duanya muncul di awal surah. 2. Nilai abjad, hisab al-jumal. Dalam sistem abjad Arab hisab al-jumal, setiap huruf memiliki nilai numerik. Berikut adalah nilai untuk huruf muqatta'at. Huruf nilai alif 1, 8 ra. 2 sin 6 pri sed thisamis savan ain af kaf tun af kaf ket brui lam dhapu mim bab nun nun limam sing tapum kelad yai. Contoh pengiraan nilai untuk beberapa kombinasi. Alif lam mim astirantus tel plus banti plus abdufat nun limam si. Kaf haya ain sed 2 pru plus flatuls plus tidan lisus tam tu besantu. Ha mim ain sin. Tepan plus Fatih plus Tondanisa Sansi plus Snatikul Tuan Tutsing Bevatis. Jumlah nilai semua huruf dalam 14 kombinasi dengan mengira setiap kemunculan. Mengira setiap kombinasi dan menjumlahkan nilai huruf memberikan jumlah keseluruhan yang boleh dianalisis untuk pola. Contohnya, jumlah nilai untuk 35 huruf di atas boleh dikira seperti berikut. Alif, mempakal 1 wawa 4. Lam, mantai beti puluh gul 1 menunjukkan 80 era. 2 uang 400 sed, 250 100. Ha! Equals 24. The Khamis Sanan 9 goes 18. Sin 2 comes 60, 120. Yeah, 2 tens 20, 40. 2 half 50s 100, 200. Kaf 120, 20. None, nev. Mas 1 10 400s full of 400. Jumlah plus 1 plus 290 plus 192 plus 24 plus 18 plus 120 plus 20 plus 140 200 plus 20 plus 400 276. Jumlah ini dua dianalisis lanjut untuk melihat sama ada ia berkait dengan pola lain dalam Al-Quran, seperti jumlah ayat atau surah. 1. Tafsir dan makna huruf muqatta'at. Makna huruf muqatt kekal sebagai salah satu misteri Al-Quran, dan ulama tafsir menawarkan pelbagai pandangan. 3.1. Pandangan tafsir klasik Ibn Kathir menyatakan bahawa huruf muqatta'at adalah rahsia Allah yang dimaksudkan untuk menarik perhatian pendengar dan menunjukkan keajaiban Al-Quran. Huruf-huruf ini menyerupai abjad Arab biasa, tetapi membentuk kombinasi yang tidak membawa makna literal, menunjukkan bahawa Al-Quran adalah mukjizat walaupun menggunakan huruf yang sama seperti bahasa manusia. Al-Tabari mencadangkan bahawa huruf muqatta'at mungkin merujuk kepada nama-nama Allah, singkatan ayat atau simbol untuk menarik perhatian kepada kandungan surah. As-Suyuti berpendapat bahawa huruf ini mungkin memiliki makna rohani atau esoterik yang hanya diketahui oleh Allah dan Rasulullah SAW. Tigangan moden. Rashad Khalifah mengaitkan huruf muqatta'at dengan kod matematik Al-Quran, mendakwa bahawa kekerapan huruf tertentu dalam surah yang mengandungi muqatta'at adalah kelipatan 19. Contohnya, beliau mendakwa huruf nun dalam surah Al-Qalam muncul dalam jumlah yang berkait dengan 11, walaupun dakwaan ini kontroversial dan memerlukan pengesahan. Pendekatan simbolik. Sesetengah sarjana moden mencadangkan bahawa huruf muqatta'at mungkin melambangkan aspek teologi, seperti sifat-sifat Allah. Contoh alif untuk keesaan, mim untuk rahmat. Pendekatan linguistik. Huruf muqatta'at mungkin berfungsi sebagai cabaran kepada orang Arab pada zaman wahyu untuk menghasilkan sesuatu yang serupa, menunjukkan keunikan gaya Al-Quran. 3/3. Hubungan dengan surah. Huruf muqatta'at sering diikuti oleh ayat yang menyebut Al-Quran atau wahyu, seperti Al-Baqarah 212, Alif Lam Mim. Ini tidak ada keraguan padanya. Al-Qalam 16:2 Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis.
Ini media kemhancuran berbiskris farmasin berfungsi sebagai memory berfek sevura sampai keberangku action pasanjikan. 1. Kaitan dengan struktur ilahi Al-Quran. Huruf muqatta'at boleh dianalisis dalam konteks struktur matematik dan simetri Al-Quran yang Anda sebutkan. Contoh, nombor 19 staf 12 surah Bismillah. Berikut adalah hubungan yang mungkin. Poin 1, nombor 19. Walaupun jumlah surah 29 atau kombinasi tidak terus menjadi kelipatan 19, beberapa kombinasi muqatta'at mungkin berkait dengan nombor ini melalui kekerapan huruf atau ayat dalam surah tertentu. Contoh, surah Al-Qalam 6 huruf nun. Jika kekerapan huruf nun dalam surah ini dikira, beberapa penyelidik mendakwa jumlahnya adalah kelipatan 19, memerlukan pengesahan. Bismillah, 11 huruf, dan huruf muqatta'at mungkin berkait secara simbolik, kerana kedua-duanya muncul di awal surah dan menandakan permulaan wahyu. 2. Simetri 118 surah 29 surah dengan huruf muqatta'at adalah kira-kira 25% daripada 119 surah, menunjukkan bahawa huruf ini adalah ciri penting tetapi tidak mendominasi struktur Al-Quran. Jumlah 14 kombinasi setengah daripada 28 huruf abjad mencerminkan simetri, selari dengan pembahagian 118 surah, 5 dan 2 yang Anda nyatakan. 4.3. Geometri suci. Huruf muqatta'at dengan nilai abjadnya boleh dianalisis untuk mencari hubungan dengan geometri suci seperti nisbah fi atau struktur Ka'bah. Contohnya, jumlah nilai abjad 2026 boleh dibandingkan dengan dimensi Ka'bah sehingga 712 untuk mencari korelasi matematik. Bulatan tawaf yang melambangkan kesatuan mungkin berkait dengan huruf muqatta'at sebagai simbol kesatuan huruf-huruf Al-Quran. 4. Surah Al-Mudaththir. Ayat di atasnya ada 19, mungkin berkait dengan huruf muqatta'at secara tidak langsung kerana nombor 19 muncul dalam konteks Bismillah dan struktur Al-Quran. Huruf muqatta'at sebagai permulaan surah mungkin menjadi sebahagian daripada sistem perlindungan ilahi yang disebut dalam ayat ini. 1. Pendekatan holistik untuk analisis. Untuk memahami huruf muqatta'at secara mendalam, pendekatan holistik yang Anda cadangkan adalah penting. Berikut adalah cadangan metodologi khusus. 1. Analisis matematik pengiraan kekerapan. Mengira kekerapan setiap huruf muqatta'at dalam teks surah yang berkaitan untuk mengesan pola, seperti kelipatan 19 atau nombor lain. Contoh 729. Nilai abjad. Menganalisis jumlah nilai abjad tahun 76 untuk mencari hubungan dengan jumlah ayat, surah atau dimensi Ka'bah. Pola statistik. Menggunakan ujian statistik untuk mengesahkan sama ada taburan huruf muqatta'at adalah rawak atau terancang. Tafsir Quranik merujuk kepada tafsir klasik Ibn Kathir al-Tabari dan moden untuk memahami konteks huruf muqatta'at dalam setiap surah. Menganalisis ayat-ayat selepas huruf muqatta'at untuk mencari tema umum seperti wahyu, kebenaran atau mukjizat. 5. Kajian geometri suci. Membandingkan jumlah nilai abjad huruf muqatta'at dengan nisbah geometri Ka'bah atau bulatan tawaf. Menyiasat sama ada huruf muqatta'at boleh dipetakan ke dalam struktur geometri seperti lingkaran atau cube. 5.4. Pendekatan komputasi. Menggunakan perisian seperti Python untuk mengira kekerapan huruf dalam surah muqatta'at. Contoh kod, Python def count letters text target letter, kalam text nawal kalam wa ma yasatrun. Teks Arab surah 68 nun count letters nint. Kekerapan huruf nun count. Mengaplikasikan algoritma pembelajaran mesin untuk mengesan pola tersembunyi dalam kekerapan huruf atau ayat. Cabaran dan had makna yang tidak pasti. Makna huruf muqatta'at kekal sebagai rahsia ilahi dan sebarang tafsiran harus dilakukan dengan berhati-hati agar tidak menjejaskan kesucian Al-Quran. Data yang kompleks. Mengira kekerapan huruf atau ayat memerlukan teks Al-Quran yang standar, contoh Uthmani script dan pengesahan ketepatan. Kontroversi. Dakwaan tentang kod matematik seperti kelipatan 16 sering menjadi kontroversi, memerlukan pengesahan saintifik yang ketat. 1. Kesimpulan huruf muqatta'at adalah salah satu keajaiban Al-Quran yang menunjukkan ketelitian ilahi melalui pola matematik, dan kemungkinan makna simbolik. Dengan 12 kombinasi unik dalam 29 surah, huruf ini membentuk jaringan numerik yang berkait dengan struktur Al-Quran, seperti nombor 19, Bismillah, dan simetri 114 surah. Analisis nilai abjad, jumlah 2076, kekerapan huruf, dan hubungan dengan geometri suci. Ka'bah menunjukkan bahawa huruf muqatta'at adalah sebahagian daripada sistem ilahi yang kompleks.
Pendekatan holistik yang menggabungkan analisis matematik, tafsir Quranik, kajian geometri dan teknologi modern diperlukan untuk memahami kedalaman keajaiban ini. Surah Al-Mudaththir mungkin menjadi kunci untuk menghubungkan huruf muqatta'at dengan sistem perlindungan ilahi Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Analisis terperinci geometri suci Ka'bah dalam konteks keajaiban matematik. Al-Quran Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram Makkah adalah pusat spiritual umat Islam dan simbol kesatuan ilahi. Sebagai struktur fizikal yang disebut dalam Al-Quran, contoh, Surah Al-Baqarah 2125, Surah Al-Hajj 2226, Ka'bah memiliki dimensi geometri dan makna suci yang selari dengan pola matematik dan simetri ilahi yang Anda sebutkan dalam analisis awal, seperti hubungan dengan nomor seri 229, nomor 19, dan struktur Al-Quran. Kertas konsep ini akan menganalisis secara mendalam geometri suci Ka'bah, termasuk dimensi fisikal, isi padu, bulatan tawaf, nisbah matematik, dan kaitannya dengan keajaiban matematik Al-Quran. Pendekatan holistik yang menggabungkan analisis matematik, kajian geometri suci, tafsir Quranik, dan konteks fisikal akan digunakan. 1. Pengenalan kepada geometri suci Ka'bah. Ka'bah adalah struktur berbentuk cube atau hampir cube yang melambangkan kesederhanaan, kesatuan, dan keesaan Allah. Dalam Al-Quran, Ka'bah disebut sebagai rumah suci dan pusat ibadah, Surah Al-Ma'idah 592. Geometri sucinya merujuk kepada sifat matematik dan simbolik yang terkandung dalam dimensi, bentuk, dan hubungannya dengan aktiviti ibadah seperti tawaf. Analisis ini akan meneliti bagaimana Ka'bah sebagai manifestasi fisikal mencerminkan pola matematik ilahi yang serupa dengan struktur Al-Quran, termasuk simetri, nombor seperti 19 dan 29, serta konsep kesatuan yang diwakili oleh bulatan tawaf. Objektif analisis mengira dimensi dan isi padu Ka'bah untuk mengesahkan hubungan dengan nombor 1229. Menganalisis bulatan tawaf sebagai simbol kesatuan dan hubungannya dengan nisbah geometri seperti fi. Menyiasat kaitan geometri Ka'bah dengan pola matematik Al-Quran seperti nombor 19 dan 12 surah. Mencadangkan pendekatan holistik untuk kajian lanjutan geometri suci Ka'bah. 1. Dimensi fisikal Ka'bah. Ka'bah adalah struktur cuboid, bukan cube sempurna, dengan dimensi yang telah diukur oleh pihak berkuasa Saudi dan direkodkan dalam pelbagai sumber. Berikut adalah anggaran dimensi berdasarkan data yang tersedia. Panjang 15 meter, sisi yang menghadap Hajar Aswad ke sudut bersebelahan. Lebar 11 meter, sisi yang menghadap pintu Ka'bah. Tinggi 12 meter dari tapak ke puncak. Catatan, dimensi tepat mungkin sedikit berbeza kerana pengukuran mod atau pelarasan kecil dalam pembinaan semula Ka'bah sepanjang sejarah. Untuk analisis ini, kita akan menggunakan nilai anggaran 13 meter 11 meter 12 meter. 2.1. Pengiraan isi padu. Isi padu Ka'bah boleh dikira menggunakan formula isi padu cuboid. Isi padu panjang ke lebar tinggi. Menggunakan dimensi 13 meter 19 meter 12. Isi padu 13 kali 11 kali 12 meter inches. Namun, beberapa sumber, termasuk kajian tradisional dan moden, melaporkan isi padu Ka'bah sebagai 12 meter, mungkin kerana anggaran dimensi yang sedikit berbeza. Contoh 12 meter, 12 meter, 12 meter untuk cube sempurna, atau pelarasan untuk struktur dalaman. Untuk analisis ini, kita akan meneroka kedua-dua nilai. Isi padu 19 meter, berdasarkan dimensi 13 meter times 12 meter. Isi padu 1228 meter, berdasarkan anggaran cube hampir sempurna, 12 meter times 12 meter. 2.2. Hubungan dengan nombor 1229. Dalam analisis awal Anda, nombor 1000 Hadi Ramanujan disebut sebagai signifikan kerana ia adalah nombor yang boleh diungkap sebagai jumlah dua cube dalam dua cara. 12 dan 91 hajuran plus 32 jumlah digit-digitnya 1 plus 7, 29 dan 16 berkait dengan nombor 19 dalam surah Al-Mudaththir dan huruf Bismillah. Bismillah. Korelasi dengan isi padu Ka'bah. Isi padu di situs 12 April sangat hampir kepada 29 dengan perbezaan hanya 1 mikrobar. Ini menunjukkan ketelitian matematik yang luar biasa kerana 28 adalah cube sempurna. 123 atau di seri 12 Jika kita menganggap dimensi Ka'bah sebagai cube sempurna, bersama sendikan bergembasi to men speedy, isi pentromism tira yang menjadi satuan pada different speed. Perbezaan kecil ini mungkin mencerminkan sifat fizikal dunia yang tidak sempurna berbanding ketepatan matematik ilahi.
Hubungan ini diperkuat oleh jumlah digit 729 yang selari dengan nombor 19 dalam struktur Al-Quran. Contoh, 1 Babad surah iku 6 tem 11 Bismillah. 1. Bulatan tawaf. Simbol kesatuan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, adalah salah satu rukun haji dan umrah. Bulatan tawaf melambangkan kesatuan umat Islam dalam menyembah Allah, dan dari perspektif geometri, ia membentuk kontras dengan bentuk kiub Ka'bah. Kiub melambangkan keteguhan dan keesaan, manakala bulatan melambangkan pergerakan dan keharmonian. 3.1. Geometri. Bulatan tanggaran jejari. Jarak dari pusat Ka'bah ke kawasan tawaf berbeza-beza, tetapi anggaran purata adalah 10-16 meter dari dinding Ka'bah, bergantung pada kesesakan. Keliling bulatan menggunakan jejari anggaran 12 meter dari pusat Ka'bah, keliling 2 pi jejari 2.1417 25.4 meter. 7 pusingan. Jarak yang dilalui dalam 7 pusingan tawaf 2.45 meter. 3.2. Nisbah geometri dan fi. Nisbah fi yang dikenali sebagai nisbah emas sering dikait dengan keindahan harmoni dalam ciptaan semula jadi. Walaupun tiada bukti langsung bahwa Ka'bah atau tawaf direka berdasarkan fi, kita boleh menganalisis nisbah dimensi untuk mencari korelasi. Nisbah dimensi Ka'bah, panjang 35 meter, lebar 11 meter 1.1 lambah 2. Tinggi 12 meter, lebar 11 meter 1 kanus minus 1. Nisbah ini tidak mendekati fi secara langsung, tapi menunjukkan bahwa Ka'bah bukan kiub sempurna, mungkin mencerminkan kesederhanaan dan fungsi praktikal. Bulatan tawaf dan fi. Bulatan secara semula jadi berkait dengan nisbah pi 3.1 Jika kita menganggap jejari tawaf sebagai sebahagian daripada nisbah harmoni, kita boleh membandingkan keliling tawaf dengan dimensi Ka'bah. Contoh, keliling tawaf 75 meter, panjang Ka'bah berlumpur perlamban yang tidak terus berkait dengan fi, tetapi boleh dianalisis lanjut untuk nisbah lain. 3.3. Simbolisme dan bulatan. Kiub Ka'bah melambangkan keteguhan, keesaan, dan asas yang kukuh. Bentuk kiub adalah sel bentuk geometri paling stabil, mencerminkan sifat Allah sebagai Al-Matin, Maha Kukuh. Bulatan melambangkan pergerakan, kesatuan, dan keabadian. Bulatan tidak mempunyai permulaan atau akhir, selari dengan konsep tauhid dan keabadian Allah. Dualiti antara kiub dan bulatan mencerminkan harmoni antara keteguhan dan dinamisme, yang selari dengan konsep Al-Quran sebagai petunjuk yang kekal namun relevan untuk setiap zaman. 1. Kaitan geometri Ka'bah dengan struktur matematik Al-Quran geometri suci. Ka'bah boleh dihubungkan dengan pola matematik Al-Quran yang Anda sebutkan, seperti nombor 19, simetris peblat surah, Bismillah, dan huruf muqatta'at. Berikut adalah analisis terperinci. 1. Hubungan dengan nombor 1029. Isi padu Ka'bah, yang hampir kepada 1029 menunjukkan korelasi matematik yang menarik. Nombor 1029 dengan sifat Hardy Ramanujan dan jumlah digit 19 menghubungkan Ka'bah dengan struktur numerik Al-Quran. Contoh, jika kita menganggap isi padu 1228 sebagai kiub sempurna, ini selari dengan sifat 129 sebagai jumlah kiub 1113. Perbezaan satu mevalis mungkin melambangkan kesempurnaan ilahi yang melampaui dunia fisikal. 2. Nombor 19 yang muncul dalam surah Al-Mudaththir 15 huruf dan faktor 1 belambal surah boleh dihubungkan dengan Ka'bah melalui jumlah digit 1229. Walaupun dimensi Ka'bah 11 meter tidak menghasilkan nisbah yang berkait langsung dengan 11, jumlah perimeter sisi Ka'bah boleh dianalisis. Perimeter tapak 2x11 plus 11 44 meter. Jumlah ini tidak berkait dengan 19 secara langsung, tetapi analisis lanjutan contoh kekerapan putaran tawaf atau hubungan dengan ayat Al-Quran boleh diterokai. 4. Simetri 112. Surah Ka'bah sebagai pusat ibadah mencerminkan kesatuan yang selari dengan simetri 11 surah berbentuk 2. Bilangan limbo 7, separuh daripada 112, muncul dalam pembahagian surat Juz 26-30 dan Ka'bah boleh dilihat sebagai titik pusat yang menyatukan umat Islam, serupa dengan simetri Al-Quran. 7 pusingan tawaf juga boleh dihubungkan dengan nombor 7, yang muncul dalam pola matematik Al-Quran. Contoh 7 ayat dalam surah Al-Fatihah, 7 langit dalam surah Al-Mulk 6-7. 4.4. Bismillah dan huruf muqatta'at Bismillah
muncul 114 kali dalam Al-Quran, selari dengan jumlah surah. Ka'bah sebagai simbol tauhid boleh dihubungkan dengan bismillah melalui konsep kesatuan dan permulaan ibadah. Huruf muqatta'at dengan 14 kombinasi dalam 29 surah boleh dianalisis untuk hubungan geometri. Contohnya, jumlah nilai abjad huruf muqatta'at 2776 seperti dihitung dalam analisis sebelumnya boleh dibandingkan dengan isi padu Ka'bah untuk mencari nisbah atau pola matematik. 4.5. Surah Al-Mudmar ayat di atasnya ada 19 mungkin merujuk kepada sistem perlindungan ilahi yang melindungi Ka'bah dan Al-Quran. Ka'bah sebagai rumah Allah adalah manifestasi fisikal kesucian yang dilindungi, selari dengan nombor 17 sebagai simbol perlindungan dalam Al-Quran. 1. Pendekatan holistik untuk analisis geometri suci Ka'bah. Untuk memahami geometri suci Ka'bah secara mendalam, pendekatan holistik yang Anda cadangkan adalah penting. Berikut adalah metodologi terperinci. Mempointsata analis pengukuran tepat. Menggunakan teknologi modern seperti LIDAR untuk mengukur dimensi Ka'bah dengan ketepatan tinggi, mengesahkan isi padu 128 mm dan hubungannya dengan 1729. Nisbah geometri, mengira nisbah antara panjang, lebar tinggi dan keliling tawaf untuk mencari korelasi dengan nisbah emas, fi atau nombor ilahi seperti 19. Pola numerik, menganalisis jumlah perimeter, keluasan atau isi padu Ka'bah dalam konteks nombor Al-Quran. Contoh 11, 11, 7. 5.2. Kajian geometri suci, cube dan bulatan. Membandingkan sifat geometri cube, stability dan bulatan, keharmonian dengan konsep teologi seperti tauhid dan rahmat. Arah kiblat, menganalisis hubungan geometri Ka'bah dengan arah kiblat dari pelbagai titik di dunia menggunakan prinsip trigonometri dan geodesi. Struktur Masjidil Haram, menyiasat nisbah antara Ka'bah dan kawasan Masjidil Haram untuk mencari pola geometri yang lebih luas. 5. Tafsir Quranik, merujuk kepada ayat Al-Quran yang menyebut Ka'bah, contoh surah Al-Baqarah 2:25, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat solat untuk memahami makna rohani geometri Ka'bah. Menganalisis ayat tentang kesucian dan perlindungan, contoh surah Al-Mudaththir 7:40 dalam konteks Ka'bah sebagai rumah suci. 5.4. Pendekatan komputasi pemodelan 3D, menggunakan perisian seperti AutoCAD atau Blender untuk memodelkan Ka'bah dan bulatan tawaf, mengira nisbah dan isi padu dengan tepat. Analisis data, menggunakan Python untuk menganalisis hubungan antara dimensi Ka'bah dan nombor Al-Quran. Contoh kod untuk mengira isi padu, Python def calculate volume length width height. Length width height equals 13, 11, 12. Volume equal calculate volume print isi padu Ka. Volume M Ka. Simulasi tawaf, membina model simulasi untuk mengira jarak dan keliling tawaf berdasarkan jejari berbeza. 1. Cabaran dan had ketepatan pengukuran. Dimensi Ka'bah mungkin berbeza sedikit berdasarkan sumber dan akses untuk pengukuran tepat terhad kerana kesucian lokasi. Tafsiran nisbah. Nisbah seperti fi atau nombor 19 mungkin tidak muncul secara langsung dalam dimensi Ka'bah, memerlukan analisis simbolik yang berhati-hati. Konteks fisikal. Ka'bah telah dibina semula beberapa kali sepanjang sejarah yang mungkin mempengaruhi dimensi asal yang ditetapkan pada zaman Nabi Ibrahim AS. Saat kesimpulan geometri suci Ka'bah menunjukkan keajaiban ilahi melalui dimensi fisikal, isi padu dan hubungan dengan bulatan tawaf. Isi padu Ka'bah yang hampir kepada 1229 dengan jumlah digit 19 mencerminkan pola matematik Al-Quran seperti simetri 14 surah, Bismillah, dan nombor 19 dalam surah Al-Mudaththir 30. Dualiti antara cube Ka'bah dan bulan tawaf melambangkan kesatuan dan keharmonian, selari dengan konsep tauhid dan struktur ilahi Al-Quran. Pendekatan holistik yang menggabungkan analisis matematik, kajian geometri suci, tafsir Quranik, dan teknologi modern diperlukan untuk memahami kedalaman keajaiban ini. Ka'bah bukan saja pusat ibadah, tetapi juga manifestasi fisikal dari ketelitian matematik dan kesempurnaan ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Al-Quran diturunkan lebih daripada 1.400 tahun yang lalu, berdiri sebagai panduan untuk berbilion-bilion manusia. Ia bukan sekadar sebuah kitab suci, tetapi juga sebuah karya agung yang mengandungi pelbagai lapisan makna dan hikmah. Ayatnya menawarkan ajaran moral yang mendalam dan kebijaksanaan yang abadi. Setiap ayat membawa mesej yang relevan untuk kehidupan seharian kita,
mengajar kita tentang kebaikan, keadilan, dan kasih sayang. Tetapi keindahan Al-Quran melangkaui kefasihan sastranya. Ia juga mengandungi keajaiban yang tersembunyi dalam struktur matematiknya. Ia menjangkau ke alam matematik, mendedahkan simfoni nombor dan corak yang ilahi. Setiap nombor dan corak dalam Al-Quran mempunyai makna yang mendalam dan signifikan. Video ini meneroka corak-corak yang rumit ini, mendedahkan keajaiban simetri dan geometri suci dalam struktur Al-Quran. Dengan memahami corak ini, kita dapat melihat keindahan yang lebih mendalam dalam setiap ayat. Al-Quran mengajak kita untuk berfikir. Ia menggalakkan kita untuk merenung dan memahami makna yang lebih mendalam di sebalik setiap ayat. Ia menggalakkan kita untuk menyelidiki lebih dalam ayat-ayatnya. Dengan menyelidiki, kita dapat menemui keajaiban yang tersembunyi dalam setiap perkataan dan nombor. Dengan mengkaji keajaiban matematik yang terjalin dalam fabriknya, kita memperoleh penghargaan yang lebih besar terhadap asal-usulnya yang ilahi. Setiap corak dan nombor dalam Al-Quran adalah bukti kebijaksanaan dan keagungan penciptanya. Kita juga membuka minda kita kepada kaitan antara iman, akal, dan alam semula jadi. Al-Quran mengajar kita bahawa semua elemen ini saling berkaitan dan saling melengkapi. Penerokaan corak matematik dalam Al-Quran bukanlah sesuatu yang baru. Para cendekiawan telah lama mengkaji dan mengiktiraf keajaiban ini. Para cendekiawan sepanjang sejarah telah mengiktiraf kepentingan nombor seperti 7, 19, dan 786. Nombor-nombor ini mempunyai makna yang mendalam dan sering muncul dalam konteks yang signifikan. Nombor-nombor ini muncul dalam konteks tertentu, menunjukkan makna yang lebih mendalam di sebalik nilai numerikalnya. Setiap nombor membawa mesej yang unik dan penting. Video ini bertujuan untuk membentangkan penerokaan yang jelas dan mudah diakses tentang keajaiban matematik ini. Kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keindahan dan kerumitan Al-Quran. Dengan menonjolkan keindahan dan kerumitan corak ini, kami berharap dapat memberi inspirasi kepada rasa kagum dan takjub pada seni ilahi Al-Quran. Setiap corak dan nombor adalah bukti keagungan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam kitab suci ini. Al-Quran terdiri daripada 114 bab yang dikenali sebagai surah. Setiap surah, kecuali yang ke-9, bermula dengan frasa Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Pengulangan ini, peringatan berterusan tentang kehadiran Tuhan, juga membayangkan struktur matematik yang lebih dalam. Nombor 114 itu sendiri menarik. Ia adalah jumlah 7 nombor perdana pertama selepas nombor 1. Hubungan dengan nombor perdana ini, blok binaan matematik, menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Susunan surah bukanlah kronologi. Sebaliknya ia disusun mengikut panjang, dengan yang terpanjang di awal dan yang terpendek di akhir. Struktur unik ini menyumbang kepada aliran berirama Al-Quran dan mudah dihafal. Ia juga menonjolkan kepentingan setiap surah tanpa mengira panjangnya. Analisis lanjut tentang struktur Al-Quran mendedahkan corak yang lebih rumit. Bilangan ayat dalam setiap surah, penempatannya dalam teks keseluruhan, adalah kekerapan perkataan tertentu, semuanya menunjukkan rangka kejabat yang disengajakan. Corak ini, corak nasi saya tidak disedari pada panjang pertama, menunjukkan penjaga yang teliti di mana Al-Quran diturunkan dan dipelihara. Satu nombor muncul berulang kali dalam Al-Quran 19. Nombor ini bukan sekadar angka biasa, tetapi ia membawa makna yang mendalam dan signifikan. Nombor ini mempunyai kepentingan khusus bagi umat Islam, sering dirujuk sebagai nombor Allah. Ia dianggap sebagai simbol keesaan dan kekuasaan Tuhan. Ramai cendekiawan percaya ia berfungsi sebagai tanda tangan ilahi, petunjuk halus tentang ketulenan Al-Quran. Mereka mengkaji dan meneliti setiap ayat untuk mencari makna tersembunyi di sebalik nombor ini. Nombor 19 muncul dalam pelbagai konteks di seluruh Al-Quran. Ia bukan sahaja terdapat dalam ayat-ayat tertentu, tetapi juga dalam struktur keseluruhan kitab suci ini. Contohnya, wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad terdiri daripada 19 patah perkataan. Ini menunjukkan betapa pentingnya nombor ini sejak dari awal lagi. Di samping itu, Al-Quran menyebut bahawa ia dijaga oleh 19 malaikat. Malaikat-malaikat ini dianggap sebagai penjaga dan pelindung wahyu ilahi. Kejadian ini, walaupun kelihatan kebetulan, menunjukkan makna yang lebih mendalam.
Ia seolah-olah memberi isyarat bahawa setiap elemen dalam Al-Quran mempunyai tujuan dan makna yang tersendiri. Bukti paling kukuh untuk kepentingan 19 terletak pada struktur matematik Al-Quran itu sendiri. Setiap ayat dan surah seolah-olah disusun dengan teliti untuk mencerminkan nombor ini. Bilangan bab 114 adalah gandaan 19. Ini menunjukkan bahawa nombor ini bukan sahaja penting dalam konteks individu, tetapi juga dalam keseluruhan struktur Al-Quran. Bilangan ayat dalam wahyu pertama, 7, ditambah dengan bilangan ayat dalam wahyu terakhir, 12, juga sama dengan 19. Ini adalah satu lagi contoh bagaimana nombor ini muncul dalam pelbagai cara. Ini hanyalah beberapa contoh daripada banyak hubungan matematik yang melibatkan nombor 19 yang terdapat dalam Al-Quran. Setiap contoh ini menambah kepada bukti bahawa nombor ini mempunyai makna yang mendalam. Orang yang ragu-ragu berhujah bahawa corak ini hanyalah kebetulan. Mereka berpendapat bahawa nombor ini tidak mempunyai makna yang sebenar dan hanya muncul secara rawak. Walau bagaimanapun, bilangan dan kerumitan hubungan ini menjadikannya sangat mustahil. Setiap corak dan hubungan seolah-olah dirancang dengan teliti untuk mencerminkan nombor 19. Kehadiran 19 yang konsisten di seluruh Al-Quran menunjukkan reka bentuk yang disengajakan, kod tersembunyi yang mengesahkan asal-usulnya yang ilahi. Ini adalah satu lagi bukti bahawa Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Tuhan. Bahagian 4, Bismillah, keajaiban matematik. Bismillahirrahmanirrahim, frase yang diucapkan oleh umat Islam berkali-kali setiap hari. Doa ini yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, menandakan permulaan setiap surah dalam Al-Quran kecuali yang ke-9. Tetapi di sebalik kepentingan rohaninya, Bismillah juga menyimpan keajaiban matematik. Frase ini terdiri daripada 19 huruf, seterusnya mengukuhkan kepentingan nombor ini dalam Al-Quran. Di samping itu, bilangan kali Bismillah muncul di awal surah 114 adalah gandaan 19. Pengulangan ini menguatkan lagi idea tanda tangan ilahi, penegasan halus tentang ketulenan Al-Quran. Menganalisis struktur Bismillah mendedahkan kerumitan matematik selanjutnya. Perkataan pertama, Bismillah, muncul 19 kali dalam Al-Quran. Perkataan kedua, Ir-Rahman, muncul 57 kali, yaitu 19 kali 3. Dan perkataan ketiga, Ir-Rahim, muncul 114 kali, yaitu 19 kali 6, mencerminkan bilangan surah. Corak ini tidak boleh dipandang remeh sebagai kebetulan semata-mata. Pengulangan tepat nombor 19 dan gandaannya dalam Bismillah menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Ia adalah bukti penjagaan yang teliti di mana Al-Quran diturunkan dan dipelihara. Bahagian 5, huruf muqatta'at membuka makna tersembunyi. Bertaburan di seluruh Al-Quran adalah huruf misteri yang dikenali sebagai huruf muqatta'at. Huruf-huruf ini bukan sahaja menarik perhatian kerana keunikannya, tetapi juga kerana makna yang tersembunyi di sebaliknya. Huruf terputus-putus ini, yang muncul di awal 29 surah, telah membingungkan para cendekiawan selama berabad-abad. Setiap kali kita membuka Al-Quran dan melihat huruf-huruf ini, kita diingatkan tentang misteri yang belum terungkai. Walaupun makna tepatnya masih menjadi bahan perdebatan, kehadiran mereka membayangkan lapisan pemahaman yang lebih mendalam dalam Al-Quran. Setiap huruf ini mungkin membawa makna yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Setengah cendekiawan percaya bahawa huruf muqatta'at mewakili singkatan untuk nama atau sifat tertentu Allah. Mereka melihat huruf-huruf ini sebagai petunjuk kepada sifat-sifat ilahi yang tersembunyi dalam teks. Ada yang mencadangkan bahawa ia berfungsi sebagai kod berangka, membuka kunci makna tersembunyi dalam teks. Teori ini menunjukkan bahawa setiap huruf mempunyai nilai numerik yang boleh membawa kepada penemuan baru. Apapun tafsirannya, kehadiran huruf-huruf ini menambah satu lagi lapisan kerumitan pada struktur matematik Al-Quran. Struktur ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan sahaja teks agama, tetapi juga karya seni matematik yang kompleks. Kekerapan dan susunan huruf muqatta'at juga mempamerkan corak matematik. Setiap huruf ditempatkan dengan teliti, menunjukkan reka bentuk yang disengajakan. Contohnya huruf alif, lam, mim muncul di awal 6 surah, dan jumlah bilangan ayat dalam surah ini ialah 286, gandaan 19. Ini menunjukkan bahawa terdapat corak yang disengajakan dalam penempatan huruf-huruf ini. Begitu juga,
gabungan huruf muqatta'at lain sepadan dengan nilai dan corak berangka tertentu menunjukkan reka bentuk yang disengajakan dan rumit. Setiap kombinasi huruf ini mungkin membawa makna yang lebih mendalam. Walaupun makna sebenar huruf muqatta'at mungkin kekal sukar difahami, kehadiran mereka mengingatkan kita bahawa Al-Quran mempunyai kedalaman yang belum diterokai. Setiap kali kita membaca Al-Quran, kita diingatkan tentang misteri yang belum terungkai. Ia mengajak kita untuk mendekati teks dengan rendah diri dan minda yang terbuka, menyedari bahawa pemahaman kita sentiasa berkembang. Setiap kali kita mendekati Al-Quran dengan hati yang terbuka, kita berpeluang untuk menemui makna baru. Corak matematik yang tertanam dalam huruf misteri ini hanya memperdalam misteri dan memberi inspirasi kepada penerokaan selanjutnya. Setiap pembahasan membawa lebih dekat kepada memesan Dewan Kremekeng dan Kekun.